Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Pendidikan Islam tahun 5, bidang ibadah, unit 1 tayamum untuk bahagian yang kedua. Alhamdulillah, sebelum ini kita dah belajar pada bahagian yang pertama tentang maksud tayamum, kemudian dalil bertayamum, kemudian kita belajar juga rukun-rukun tayamum, sunat-sunat tayamum, dan juga apakah sebab yang membolehkan kita bertayamum. Jadi pada kali ini kita akan berbincang tentang beberapa perkara lagi berkaitan dengan tayamum, dan Ustaz akan tunjukkan sedikit praktikal macam mana caranya kita nak bertayamum dengan sempurna, insya-Allah. Baik, sebelum tu pada bahagian pertama Ustaz terlupa untuk menyatakan bahawa ada satu soalan daripada rakan dalam, tengok kalau dalam muka surat ni, muka surat yang ke-103 ni, ada dia menyatakan bahawa mengapa kita bertayamum menggunakan tanah. Dia tanya persoalan, kenapa menggunakan tanah? Kita tengok. Okey. Baik, dia tanya, mengapakah kita bertayamum menggunakan tanah? Ni Ustaz crop ni. Okey. Baik, kita tengok. Okey, baik. Tak perlu bimbang, Zaman sekarang debu tanah ni dah dipackingkan. Maksudnya pengusaha untuk debu tanah yang suci ni telah mendapatkan tanah di tempat yang sangat baiklah, yang suci, yang tidak bercampur dengan perkara-perkara yang najis dan sebagainya. Sebagai contoh tengok, ada produk ni, produk terbaru, debu tayamum. Macam-macam produk yang ada, dipackingkan. Jadi kalau boleh setiap rumah mesti ada satu. Takut-takut emergency, emergency kita dah ada. Baik, tengok yang pertama, kenapa menggunakan debu tanah? Yang pertama, beberapa pandangan ulama menyatakan bahawa ia adalah satu bentuk pendidikan daripada Allah buat manusia. Debu ni benda yang orang tak suka, betul tak? Kalau kita lalu tempat yang berdebu, kita nak cuba larikan diri. Di rumah kita kalau berdebu, kita cuba sapu. Kita rasa rimah, rasa tak cantik, Tapi di sinilah Allah mendidik kita bahawa debu yang kita pandang kecil, pandang remeh, pandang kotor itu sebenarnya adalah sesuatu yang suci, yang boleh digunakan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Lihat bagaimana Allah mengubah sikap kita. Jangan pandang hina pada satu perkara, sedangkan ia adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan juga nak menyatakan bahawa debu tanah, nak menyatakan bahawa kita juga walaupun hebat macam mana pun akan kembali kepada tanah juga. Itulah falsafah daripada penggunaan tanah. Dan yang keduanya, mengangkat darjat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pula tu? Kerana satu-satu umat yang dianugerah bumi sebagai tempat solat dan tanah sebagai alat bersuci, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada nabi-nabi lain tak dikurniakan persyaratan seperti itu. Tapi untuk Nabi Muhammad, bumi ni kita boleh solat di mana saja. Jadi tempat tu bersih. Hampak sejadah, kita terus boleh. Kalau tak ada sejadah pun, tengok keadaan tempat tu, kalau boleh solat, kita solat terus atas rumput pun boleh. Hebat. Dan debu tanah sebagai alat bersuci. Yang suci, jadi hebat tak Islam ni? Hebat. Itu dah di antara kenapa debu tanah ini disyariatkan sebagai alat untuk kita bertayamum, debu tanah yang suci. Okey, mudah-mudahan kamu faham. Ada lagi banyak-banyak pandangan lagi lah, dari sudut saintifik dan sebagainya. Wallahu alam, Okey, baik. Seterusnya, mari kita tengok. Okey. Di sini kita akan mulakan. Okey, bagaimana rakan kita ni, tak silap Ustaz, Nizam, tak silap Ustaz Nizam, sedang tengok iPad dia lah, ataupun iPad lah saya ingat. Okey, lihat dia mencari maklumat macam mana, apa-apa perkara lagi berkaitan dengan tayamum. Baik, di antaranya kita tengok. Dia bersoal jawab dengan ustaz dia, tak silap Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Dia bersoal jawab dengan ustaz dia. Waalaikumsalam Nizam, kamu sudah sihat? Ustaz bertanya dia. Belum lagi, saya masih di hospital. Ustaz, maafkan saya hendak bertanya, apakah syarat-syarat tayamum? Apakah syarat-syarat kita nak bertayamum tu? Ketika mana kita nak boleh bertayamum? Kita tahu dah sebab-sebab bertayamum, tapi syarat kita nak bertayamum tu apa dia? Mesti ada syarat-syarat dia. Mari kita lihat apakah syarat-syarat dia. Baik, tengok.
Yang pertama, oh bagus, Ustaz dia kata. Ya? Pertanyaan kamu Nizam, ini syarat-syarat tayamum. Ustaz dia kata apa? Yang pertama, ya? Mencari air selepas masuk waktu solat. Syarat dia, apabila masuk waktu solat tu, dia mesti berusaha mencari air. Mesti dalam keadaan mencari. Ya? Ataupun dia cari awal lagi. Ya? Tapi sampai masuk waktu solat tu. Yang tak boleh ni, yang bukan syaratnya, yang tidak, kalau tidak memenuhi syarat ni begini. Dia kata tak ada air, tapi dia tak cari. Dia hanya duduk satu tempat, tak ada air. Tak ada air lah. Tak ada air lah. Tak mencari, tak berubah tempat mencari. Maksudnya, dia kena berusaha menggerakkan badannya, menggerakkan tempatnya ni, bergerak satu tempat ke satu tempat, mencari di mana ada air. Sampai masuk waktu solat tu. Maksudnya ketika masuk waktu solat tu, dia mencari air. Dalam keadaan dia mencari air. Baru boleh. Bukan dia hanya duduk sahaja, diam. Duduk di satu tempat, nak solat, tak ada air lah. Tak ada air lah. Tak boleh. Dia kena mencari. Okey, baik. Yang kedua, masuknya waktu solat. Contohnya, nak solat zuhur. Dah air tak ada, dia nak bertayamum awal 10 minit. Boleh tak? Tak boleh. Dia kena masuk saja waktu zuhur tu, waktu solat itu, waktu zuhur, baru dia boleh bertayamum. Itu syarat yang kedua. Ya? Baik. Menggunakan debu tanah yang suci, yang tidak boleh bercampur dengan tepung, dengan pasir, ya? Dengan perkara-perkara yang selain daripada tanah sahaja. Dia mesti yang suci, tak ada campur najis. Baik, nah? Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Mana tahu kat tangan ni, tempat kita nak bertayamum tu, anggota tayamum tu ada najis, ya? Kita boleh buang-buangkan, kita boleh lap-lapkan. Okey. Kemudian kita boleh cucilah. Okey, yang mana di antaranya, begitulah, ya? Baik, maksudnya menghilangkan najis terlebih dahulu. Ini syarat dia. Ada 4 syarat, Okey, baik. Seterusnya, mari kita tengok pula perkara yang membatalkan pula. Okey, kalau ikut dalam ni, apa dia? Nizam tanya. Oh begitu. Lepas Ustaz dia terang syarat-syarat bertayamum tu. Oh begitu, baru saya tahu. Ya. Jika saya terkentut, batal atau tidak tayamum saya Ustaz? Nizam dia keliru. Batal kalau terkentut, mungkin wuduk terbatal. Tapi kalau tayamum, terbatalkah? Kalau terkentut, terbatalkah tayamum? Dia keliru lah sedikit kan. Okey, apa Ustaz dia jawab? Tengok. Ustaz dia gelak. Ada sahaja kamu Nizam. Tentulah batal. Mestilah batal terkentut tu, kan? Okey, Ustaz dia menyerangkan lagi antara perkara yang membatalkan, ya, tayamum. Yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Apa perkara yang membatalkan wuduk? Keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Keluar sesuatu, kentut ke, kencing ke, berak ke, atau keluar angin ke, terkentut keluar angin lah, ya. Semua tu membatalkan wuduk, sama juga membatalkan tayamum. Yang kedua, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapik. Sama juga dengan tayamum, ya. Okey, baik. Yang ketiga, hilang akal kerana gila. Gila, mabuk, pengsan atau mengambil ubat yang boleh menghilangkan ingatan. Kita mabuk, pengsan, ya, boleh membatalkan wudu. Sama juga boleh membatalkan tayamum. Kemudian, menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan tanpa berlapik. Tangan kita ni tersentuh kemaluan, ya, membatalkan wudu. Sama juga membatalkan tayamum. Yang kelima, tidur yang tidak tetap punggungnya. Bila-bila tidur dalam keadaan duduk, tiba-tiba jaga-jaga dalam keadaan tidur, batal wuduk. Maka sama juga batalnya tayamum, ya. Okey, itu di antaranya, ya, antara perkara-perkara yang membatalkan wuduk, samalah juga dengan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Okey, baik. Yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Dah siap tayamum, tengah-tengah nak solat, hujan turun dengan lebat.
ayak penuh dalam timba, maka terbatal tayamum tu. Kena ambil wudu dan solat. Tu untuk yang ketiadaan air lah. Ya? Tu untuk yang ketiadaan air. Dia solat, dia nak bertayamum ni kerana tak ada air. Okey, baik. Yang ketiga, sembuh dari sakit dan boleh menggunakan air. Terbatalnya tayamum tu, ni kalau dia ambil tayamum kerana dia sakit. Ya, tadi dia ambil tayamum kerana tangan dia melecur, kan? Ataupun dibalut, kan? Dia pun nak solat, zuhur masuk dah, dia pun bertayamum. Ya, bertayamum. Bila dia bertayamum, tiba-tiba doktor buka tangan dia. Tangan dia elok dah. Maka terbatal tayamum tadi. Sebab dia tak solat lagi, terbatal, dia kena berwuduk baru dia solat. Baik, yang keempat, telah luput waktu solat. Dia ambil, ingat, tayamum ni satu kali tayamum untuk satu fardu solat saja dan beberapa solat sunat. Okey, baik, begini. Ambil wudu, ambil tayamum, dia nak masuk zuhur, ya, baru dia boleh tayamum, syarat kan? Baru bertayamum. Lepas bertayamum, dia pun solat zuhur. Solat zuhur untuk waktu tu saja. Okey. Kemudian bila habis waktu zuhur, masuk waktu asar, terbatal automatik, walaupun dia tak terkentut ke, ya, terkentut dan sebagainya, perkara batal wudu tu tak ada pun, tak berlaku pun, tapi apabila habis waktu zuhur, terbatal. Dan maksudnya nak solat asar, dia kena bertayamum lain. Itu konsep bertayamum. Dan yang terakhir, murtad. Yang ini orang yang keluar daripada Islam, maka tidak ada tanggungjawab pada dia lagi. Dah keluar dari Islam kan? Batal. Sekarang kita nak praktikal. Okey. Semua sedia ya? Dah tengok Ustaz akan buat satu praktikal tunjuk kepada kamu. Okey, Ustaz sedia. Okey, baik. Ustaz buat mata dulu. Okey. Okey ya. Baik. Okey, semua sedia. Okey. Okey, kita bubuhkan tanah. Ya, kalau kita nak ni, kita bubuhkan tanah. Yang tadi yang Ustaz cerita tadi tentang tanah yang suci tu, ya, yang telah dipakingkan, kita tuang bagi rata. Okey. Ready, sedia. Okey. Mula-mula, langkah yang pertama iaitu kita menekap debu tanah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat bismillah. Kemudian kita bukakan jari kita, tekap. Okey. Buka jari. Sunat ya. Tekap. Angkat, kita nipiskan. Okey. Nipiskan, kita ketuk ni yang jatuhlah debu-debu yang lebih tu. Kemudian kita letakkan di muka. Masa kita lekatkan di muka, jangan lupa niat dalam hati kita, sahaja aku apa? Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Maksud masa kita tekap ni. Okey. Niatlah hati sekarang. Kemudian daripada atas, pada masa yang sama kita niat, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Sambil tu tarik, bawa mai. Sekali saja. Ya, jangan 2 kali, jangan 3 kali, jangan panjang-panjang. Cukup takat. Gitu. Ya, sekali lagi. Ataupun ada satu kaedah lagi begini. Daripada sini. Ya. 2 kaedah. Tak sini, tak sini. Debu yang kat sini untuk atas, debu yang sini untuk di bawah. Sekali lagi macam ni. Boleh? Ya? Sekali saja. Ya? Okey. Baik. Kemudian kita buangkan debu ni. Okey. Tak apa, nanti Ustaz akan ulang tanpa berhenti. Okey. Kemudian kita tekap kali kedua. Angkat. Okey. Ustaz lupa nak maklumkan. Okey. Ustaz lupa nak maklumkan. Okey, Ustaz nak maklumkan bahawa tangan kita ni ada 2 bahagian. Ingat, masa tayamum tangan ada 2 bahagian. Satu depan, satu belakang. Kita belah 2 tangan kita. Sama, Okey. Sebabnya nanti Ustaz tunjuk. Okey, kita tekap tangan. Okey, nipiskan. Okey, kita akan tangan kanan dulu. Pusing tangan kanan. Okey. Ingat, ni 2 bahagian kita beli. 1, 2, kan? Letakkan kat sini. Yang bahagian depan kita letak sini. Ya. Tarik belakang. Bagi lebihkan sikit. Okey. Dah bahagian ni dah kena. Bahagian belakang belum lagi kan? Ya, sampai sini. Pusingkan tangan ni. Itu. Tekapkan tangan ni. Tolak. Ni ibu jari. Kenakan ibu jari ni. Dah habis kanan. Sekarang
Belum guna lagi kan? Letak di sini. Untuk tangan kiri pula. Bahagian depan saja. Letak, bawa pergi belakang. Sekejap ni, kena tarik betul-betul Sekali lagi. Sini. Sampai belakang. Habis. Tekapkan. Bawa sini. Habis. Selesai. Sekarang Ustaz akan tunjukkan kali kedua. Tengok. Tanpa berhenti kita akan buat terus Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bukakan tangan kita, lekap. Nipiskan. Okey, takkan ke muka dan kita niat kerana Allah Taala sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Taala. Okey, sekali saja. Kemudian kita buang. Kemudian kita tekap kali kedua. Nipiskan. Pusing tangan kanan. Ambil tangan kiri bahagian depan saja. Letakkan kat sini sampai sini. Pusingkan tangan kanan. Tekapkan tangan belakang ni, bahagian belakang tapak tangan ni. Pergi ke sini. Selesai. Letakkan di sini. Mari ke sini, datang ke sini. Pusingkan tangan kiri. Tekapkan tangan kiri. Pergi ke sini. Selesai. Kemudian kita bacakan doa. Doa selepas sunat. Sunat selepas wuduk. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya? Selesai tayamum kita. Mudah tak? Mudah sangat. Cuba buat, berlatih banyak-banyak kali Seterusnya, mari kita tengok. Okey. Seterusnya, baik, akhirnya apa yang kita akan belajar adalah kepentingan solat. Kepentingan tayamum, kepentingan solat pula. Kepentingan tayamum. Apa dia? Yang pertama, kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Ini memudahkan, menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik apabila kita nak melakukan ibadah. Ada masalah, air tak ada dan sebagainya. Jadi, Allah sediakan alternatif untuk kita bersuci, iaitu tayamum. Selesai masalah, tak payah fikir banyak. Ada dah penyelesaiannya. Hebat. Setiap sesuatu ada penyelesaiannya. Yang kedua, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah begitu dengan ibadah dengan sengaja. Maksudnya tidak ada alasan orang Islam ni solat wajib, tidak ada alasan lagi, tak ada ayat ke, sakit ke, tak ada alasan. Sebab ada alternatifnya, itu tayamum. Nak tunjuk bahawa solat ni tidak boleh ditinggalkan. Ibadah ni tak boleh ditinggalkan sewenang-wenangnya. Kerana ia adalah saham akhirat kita. Maka ada alternatif untuk mengatasi masalah, iaitu tayamum. Kemudian yang ketiga, untuk menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Yang kalau tidak ada tayamum, bagaimana orang nak solat? Kan? Kena korek juga telaga. Nak cari ayat juga. Cari tak ada ayat, nak korek telaga. Susah tak? Susah. Jadi dengan ada tayamum memudahkan kita. Sebagai satu contoh lah Kemudian menyuci jiwa manusia. Tayamum juga akan sebagai satu cara untuk menyucikan kita daripada hadas. Apabila kita tiada hadas, Allah akan berikan ketenangan. Allah akan beri rasa keselesaan. Jiwa kita akan menjadi suci. Baik. Yang kelima, umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan bersuci. Nak tunjuk bahawa betapa pentingnya kita dalam keadaan bersuci. Kalau dalam berwuduk, kentut saja, berwuduk pula. Amat dikasihi oleh Allah SWT. Tetapi kalau tak ada air terhad dan sebagainya, maka kita boleh bertayamum dan kita boleh kekal dalam keadaan bersuci juga. Hebat, itulah hikmah kepentingan tayamum dalam kehidupan kita. Subhanallah, Maha Suci Allah yang Maha Kaya, Maha Bijaksana. Baik, seterusnya ini kesimpulan yang terakhir. Sebenarnya untuk mensucikan diri kita untuk melakukan ibadah ni ada 3. Sebelum ni kita belajar 2 saja, iaitu wuduk dengan mandi wajib. Tapi sekarang ditambah 1 dengan bertayamum. Sebagai salah satu ganti. Sekarang kita dah tahu. Salah satu ganti untuk kita mensucikan diri kita. Sucikan hadas kecil kita dan sucikan hadas besar kita. Kalau kamu tengok, kalau dengan air kita boleh berwuduk untuk mensucikan hadas kecil. Dan kalau untuk hadas besar, hadas besar ni kita bermimpilah, orang yang beranak ke, perempuan yang datang haid, habis dah haid dia darah keluar tu, mandi wajib menggunakan air. Tapi kalau tak ada air, dia boleh bertayamum.
Untuk hadas kecil pun bertayamum dengan debu tanah suci, dan untuk mandi wajib juga bertayamum juga. Bukan ambil debu, jurus debu atas kepala macam mandi, bukan. Ya, untuk mensucikan hadas besar. Kalau dengan ayat mandi kan. Okey. Kalau nak suci hadas kecil dengan tayamum, bukan ambil debu jurus kepala. Tayamum macam Ustaz ajak tadi juga. Ya. Dan apa yang kita boleh laksanakan dengan kita bersuci ni, ibadah kepada Allah, solat, kemudian boleh melakukan ibadah haji, umrah, ya, boleh membaca Quran, dan banyak lagi amalan-amalan yang memerlukan kita dalam keadaan bersuci. Baik, untuk akhirnya, tayamum merupakan antara ibadah penting, ya, bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib. Kelonggaran ini membuktikan kasih sayang Allah kepada kita, kepada hambanya, supaya tidak meninggalkan ibadah dengan sengaja. Sebenarnya tayamum ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah, nak mudah kepada hambanya agar sentiasa beribadah. Ya, ibadah tu nak kembali kepada siapa? Semua amalan ibadah yang baik ini akan kembali kepada kita, bekalan untuk kita bertemu dengan Allah. Nah, sayanglah Allah pada kita, tak nak kita tinggalkan ibadah, akan merugikan kita di akhirat, maka Allah sediakan tayamum. Ya, syariatkan tayamum untuk memudahkan kita melaksanakan ibadah dan mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Baik, seterusnya, saya tibalah masa untuk kita uji sikit minda kita. Okey, sedia semua? Okey, sediakan pen dan kertas atau pensel dan kertas. Soalan dia juga adalah berbentuk objektif. Okey, sedia semua? Okey, soalan yang pertama. Salah satu perkara membatalkan tayamum ialah A. Makan dan minum, B. Berpeluh ketika solat, C. Telah luput waktu solat. Maksudnya luput waktu solat itu batal tayamum. Okey, soalan yang kedua. Salah satu syarat bertayamum, A. Masuk waktu solat, B. Sihat tubuh badan, C. Menggunakan pasir. Mana jawapannya? Agak susah juga ya. Agak susah juga soalan ni. Okey, yang ketiga. Berapakah bilangan solat fardu boleh dilaksanakan dengan sekali tayamum? Sekali tayamum, berapa kali solat fardu boleh? Ya. A. 1 solat fardu, B. 2 solat fardu, C. 3 solat fardu saja. Mesti jawapannya. Okey, yang keempat. Diharuskan bertayamum menggunakan debu tanah yang suci menunjukkan A. Solat itu menyusahkan, B. Allah kasih pada hambanya, C. Manusia itu pengotor. Mana jawapannya? Okey. Baik. Yang kelima, apakah hukum Ahmad bertayamum menggunakan debu tanah yang suci bercampur tepung? A. Tayamumnya sah, B. Tayamumnya tidak sah. Itu saja dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Ya, tahniah kamu kerana sudi mendengar sampai habis video ni. Mudah-mudahan mendapat manfaat pada kamu. Ya, bukan hanya sekadar nak lulus Faisal, tapi sebagai satu amalan sepanjang kehidupan kamu hingga ke akhir hayat kamu. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus belajar. InsyaAllah syurga milik kita.